Masya Allah, ni semua kitab Rasulullah. Semua saya bawa kitab Rasulullah. Dan perempuan dah sampai. Ya Rabbi salli alaih. Alhamdulillah. Selendang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni apa dia punya ni? Apa dia punya Facebook? Kan nanti kamu kongsi ya? Okey, baik. Kita bawa keistimewaan Rasulullah SAW. Ini kitab ni luar biasa ni. Kitab yang di Malaysia jarang-jarang baca. Dah. Tak ada. Tak ada. Cukup. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala. Pada tengah hari ini kita dapat bertemu dan bersua di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu ta'ala, di dalam bangunan yang terletak di tengah Shah Alam ini. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala mendapat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan di dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada seorang manusia pun yang beriman kepada, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya juga besar Nabi Muhammad SAW mesti mengetahui tentang rukun Islam, tentang iman dan ihsan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah SWT telah memberikan kepada kita keizinan, iaitu kesihatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi katsirun fihima minan nas, iaitu nikmatus sihah wa nikmatul faragh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang banyak disisiakan oleh ramai manusia, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Alhamdulillah, kebanyakan kita yang bekerja di sini semuanya dah mengisi perut. Dah makan tengah hari? Dah lunch? Belum? Oh, maknanya lepas ni ada lunch lagi. Baik, alhamdulillah. Kira lebih kurang samalah dengan saya. Belum lunch lagi. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini dapat saya berkongsi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam program pengajian ilmu sebelum zuhur. InsyaAllah kitab yang saya akan kongsikan ini kitab luar biasa. Bagi saya luar biasa sebab dia ada dua maksud luar biasa. Pertama sekali, kitab ini jarang-jarang dibaca oleh ramai para asatizah, para pendakwah, para ustaz-ustazah. Kitabnya namanya Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak lahirkan rasa bersyukur dan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan juga bila kita membaca tentang keistimewaan Rasulullah SAW ini, maka kita akan nampak bahawasanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu utama dan penting bagi umat ini. Pertama sekali, bukan keistimewaan Rasulullah SAW itu untuk ditunjulkan ataupun untuk ditayangkan semata-mata untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW, tetapi tujuannya ialah untuk membanggakan umatnya. Kita, kalau ada anak-anak kita yang hebat, ataupun anak kita yang berjaya dalam pertandingan, anak kita yang berjaya dalam peperiksaan, bangga tak ibu bapa? Bangga, sebab anak kita mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan keistimewaan kepada Rasulullah SAW untuk umatnya rasa bangga mempunyai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali, bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh ramai makhluk Allah SWT, termasuklah bulan bintang langit, itu alam alam makhluk di langit, termasuklah malaikat. Malaikat, semua makhluk Allah SWT gembira kelahiran baginda Nabi SAW, terpancar dan terlihat kedatangan Nabi SAW, sehingga kan disebutkan dalam satu riwayat. Mungkin ramai yang tak pernah dengar riwayat ni. Semalam saya bersama dengan Syekh Nias Ahmad Isamuddin, seorang pendakwah yang asalnya daripada bumi Yaman, kemudian menetap di Malaysia kerana atas nasihat ataupun atas nasihat gurunya, iaitu Al-Mufakkir Islami Dr. Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Masyhur Al-Adni, yang mana dia mengatakan hendaklah mengajar umat Islam hari ini supaya mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Maka di antara erti tanda hari kiamat juga adalah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda kiamat. Walaupun tanda kiamat itu ada terbahagi kepada kiamat tanda-tanda alamatus sa'atus sughra, alamatus sa'atul kubra, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, ada tanda-tanda hari kiamat besar. Walau bagaimanapun, di dalam mengetahui kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Buruzu Syarif alaihi salatu wassalam ke muka bumi ini, ialah tujuannya nak bagi tahu kepada kita dunia ini sudah hampir kiamat. Itu tanda kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, ia ada tanda kecil, tanda besar, maka itu lebih utama. Akan tetapi di dalam satu periwayatan, ketika mana hendak lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi hendak lahir, orang Quraisy ni dia ada pembesar-pembesar. Pembesarnya dia duduk dekat kawasan Kaabah. Sebab dekat Kaabah tu ada berhala lebih kurang 360 berhala. Dikelilingi Kaabah. Sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tempat penyembahan. Maknanya orang Quraisy ni dia dah sembah berhala di sekitar Kaabah. Pertama, mereka tahu Kaabah ini mulia. Akan tetapi mereka telah merosakkan maksud kemuliaan Kaabah. Sebab kita tahu Nabi apa yang bina Kaabah? Disebutkan tapak daripada Nabi, tapak Kaabah itu ada kaitan dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, dan juga ada kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maknanya pemprosesan untuk pembinaan Kaabah itu maka bermula daripada Nabi Adam, tetapi mendirikan Kaabah itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian diteruskan oleh nabi-nabi yang ada di situ. Akan tetapi ketika mana jahiliyah, mereka menyembah berhala dekat kawasan tersebut. Ada satu kisah ketika mana berhala itu disembah-sembah, dinamakan berhala paling besar sekali. Siapa tahu? Berhala paling besar sekali di Kaabah. Maknanya dekat Kaabah tu ada satu berhala besar. Berhala ni kalau jatuh memang tak mampu angkat seorang. Bahkan berhala ni kalau ikutkan pada zaman jahiliah takkan jatuh. Apa yang berlaku hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhala yang namanya Hubal. Berhala namanya Hubal.
Hubal tadi tumbang. Masa di situ ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, sedang mabuk-mabuk. Maka bila jatuh je berhala tadi, mereka pun hairan. Tapi mereka ni dalam keadaan mabuk. Mereka kata, apa yang jatuh tu? Dia kata, Hubal lah. Maknanya Tuhan dia. Tuhan Hubal jatuh. Mereka pun kata, Hubal tu kan besar, mana boleh jatuh? Jadi mereka berbual-bual, entahlah agaknya kita mabuk ni. Tu yang kita nampak dia. Sehingga kan mereka tak percaya Hubal jadi jatuh. Jadi bila Hubal jatuh, mereka pun angkatlah Hubal tadi naik atas balik. Jadi bila mereka berbual-bual, Hubal jatuh lagi. Mereka kata, betul ke kita tengok Hubal ni jatuh lagi ni? Lalu mereka berbual, entah-entah hari ni kita overdose kot. Kita mabuk ni terlampau sangat katnya. Kita minum arak. Padahal sebenarnya bukan sebab arak. Allah nak tunjukkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi lahir, semua berhala sekitar Kaabah semuanya tumbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu saya cakap, siapa yang faham erti nilai baginda Nabi SAW, maka dia akan bangga. Maka dia akan rasa seronok dia jadi umat Nabi SAW. Bukan sekadar tahu Nabiku Nabi Muhammad. Bukan itu. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan spesialnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Tapi kita umat yang hari ni masih tak tahu nilai Nabi Muhammad SAW. Sebab tu nilai Nabi Muhammad SAW ini pada ahlillah, pada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya pernah menuntut ilmu di bumi Hadramaut, Yaman. Di sanalah majlis maulid Nabi SAW non-stop. Bulan seperti ini, majlis maulid Nabi SAW akan dibuat pada siang. Pada macam pukul 2 tadi, maulid Nabi. Lepas asar, maulid Nabi. Lepas maghrib, maulid Nabi. Semuanya maulid Nabi, majlis maulid Nabi SAW. Itu pun kena tahu juga, majlis maulid Nabi ni apa dia, Ustaz? Majlis maulid Nabi. Kita tahu maulid Nabi ni 12 Rabiul Awal je. Itu kalau di negara Malaysia ni suatu masa dahulu. Sekarang ni sebabkan ramai para pendakwah cerita tentang kelebihan merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dah nampak kelebihan utama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di Hadramaut, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya bulan maulid ni seakan-akan hari raya. Seronoknya ulama-ulama menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, pada boleh kongsi ni link ada live. Okey, baik. Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, banyak tanda-tanda yang Allah tunjukkan kebesaran, maknanya kebesaran Allah untuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya iaitu Allah SWT tunjukkan semua berhala-berhala sekitar Kaabah tumbang. Sebab itu kalau kita lihat pada sejarah Nabi-Nabi terdahulu, cuba imbau sejarah Nabi-Nabi terdahulu, baca sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Siapakah Nabi yang ada berita-berita, berita-berita lain seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam masa lahir, sebelum kelahiran Nabi. Kita ingat, sebelum detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya itu detik-detik sebelum, lebih kurang 2 bulan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak apa yang berlaku di Mekah? Datangnya satu kerajaan. Kerajaan tu asalnya Yaman. Namanya Abrahah. Abrahah datang untuk menghancurkan Kaabah. Sebab apa nak menghancurkan Kaabah? Sebab dia marah. Dulunya orang semua datang, orang berkiblatkan ke Yaman. Sebab di Yaman ada nama dia Kaabah Abrahah. Abrahah ada Kaabah. Siapa pergi Yaman, boleh tengoklah Kaabah Abrahah. Tapi Kaabah Abrahah ni masa dulu itu tempatnya apa kata ya? Tempat pedagang macam import export tu. Tempat perdagangan, ataupun kalau dulu kita lihat sistem barter, yang ada tukar ganti tu. Maka ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, sebelum bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW itu didatangi oleh orang Abrahah untuk menghancurkan Kaabah kerana marah dengan orang di Mekah Al-Mukarramah. Tahu kenapa? Sebab dikatakan ada orang daripada Tanah Hijaz. Tanah Hijaz tu Mekah lah. Mekah, Madinah, tu semua nama dia Tanah Hijaz. Datang ke Kaabah Abrahah lalu membesir. Tu membesir. Itu bahasa ayah saya. Membesir itu makna buang air kecil. Dia buang air kecil dekat Kaabah Abrahah. Seakan-akan menghina Abrahah. Jadi Abrahah marah. Jadi apabila Abrahah marah, Abrahah pun kata, orang ni yang kencing ni tadi orang daripada mana? Daripada Mekah. Oh, jadi nampaknya kita mau buat sesuatu dekat Mekah tadi, iaitu kita mau hancurkan Kaabah, kata. Jadi bila dia kata hancurkan Kaabah, maka Abrahah datang membawa tentera-tenteranya bergajah. Selalunya orang tanya tau, kalau Abrahah ni datang dengan gajah, dekat mana negara Arab yang ada gajah? Kat mana negara Arab yang paling banyak gajah? Mana ada? Mana ada negara Arab ada gajah? Yang ada gajah dekat Sri Lanka, dekat India. Dekat India yang banyak gajah. Jadi maknanya hubungan kerajaan ataupun hubungan luar, hubungan antarabangsa, hubungan hubungan internasional ini sudah ada. Sebab itu Abrahah mempunyai gajah. Jadi gajah yang dibawa itu untuk menyerang ataupun menghancurkan Kaabah masa bertemu dengan bertemu dengan atuk Nabi Muhammad SAW, iaitu Abdul Muttalib. Masa tu pertemuan bertemu dengan Abrahah, setelah mana ada di antara tentera Abrahah sudah mengambil binatang Abdul Muttalib ni. Dia ambil binatang-binatang tersebut, ditangkap. Jadi ketika itu Abrahah Abdul Muttalib datang kepada tentera tadi, kata, kamu ambil saya punya unta ya, kamu ambil saya punya binatang. Dia kata, mana ada. Tentera tu kata, mana ada. Kemudian nampak Abrahah pun berdepan dengan atuk Nabi Muhammad SAW. Dia kata, kamu datang daripada mana? Datang daripada Yaman. Dia kata, apa kamu nak? Aku nak hancurkan Kaabah tu. Dia kata, orang-orang kamu ambil aku punya binatang. Kamu telah sorok binatang aku, maka aku nak ambil balik. Dia kata, kamu takkan dapat balik binatang tersebut. Lalu Abdul Muttalib kata, ketahuilah, setiap barang ada tuannya. Setiap barang ada tuannya. Adapun binatang yang hilang pada aku itu, aku tuannya. Dan Kaabah itu juga ada tuannya. Kalau orang ambil barangnya, mesti akan dihalang, mesti akan dilawan semula. Maka kalau andai kata barang itu diambil daripada aku akan pertahankannya. Begitu juga Kaabah, ada tuannya, maka tuannya takkan mendiamkan diri. Maknanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Kaabah. Maka Abrahah kata, biarpun apa saja, aku akan hancurkan Kaabah. Maka Abrahah bila datang bawa tentera-tentera bergajah, disebutkan dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat itu menunjukkan peristiwa sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah ajar kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak lihat? Dalam siapa belajar tafsir, dia nanti belajar macam mana? Ada orang belajar tafsir harfiah tu, erti satu by word. Alam, adakah? Adakah? Lam, tidak engkau. Tara, engkau lihat. Kaifa, bagaimana. Tapi kalau kita lihat ilmu tafsir lain.
Dia kata alam taro. Taro tu makna lihat. Taro tu lihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lagi apa lagi? Alam taro. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah engkau lihat, wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama? Okey. Itu kalau kita lihat pada erti bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat pada tafsir, bukan begitu. Allah SWT bila kata alam taro, maknanya ya Muhammad, ilmul yakin. Ilmul yakin tu maknanya benda yang pasti. Dia bukan taro. Taro ni, lihat ni belum tentu. Kadang-kadang melihat pada yang zahir, tapi kita bukan faham yang sebenarnya. Kadang-kadang kita lihat benda yang zahir begitu, tapi sebaliknya lah lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu alam taro, maknanya benda tu dah berlaku. Yakinlah Muhammad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau lihat? Maknanya apakah engkau yakin berlakunya suatu perkara yang dahulu pada logik akal tak boleh menerima, tapi di sisi Allah benda tu boleh berlaku. Apa dia? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat, maknanya kau tak yakin apa kami buat pada tentera al-fil, tentera bergajah. Nabi SAW lahir dalam tahun gajah kan? Itulah gajah dikaitkan dengan perang tahun gajah, dibawa dengan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentera bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana kami menipu daya mereka? Yalah, mereka datang dengan gajah yang besar-besar untuk hancurkan. Tiba-tiba nak sampai dekat Kaabah, semua patah balik. Gajah tadi patutnya terus ke sini, semua patah balik. Semua patah balik. Jadi hairan, kenapa patah balik ni? Kata ulama, sebab itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rumah Allah. Allah takkan biarkan mereka hancurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pendapat lain mengatakan kerana Nabi Muhammad SAW berada di bumi Mekah Al-Mukarramah, kerana di dalam keturunannya, iaitu Abdul Muttalib adalah atuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berdepan dengan Abdul Muttalib tadi, Abrahah tak boleh nak berdepan sangat, sebab Abdul Muttalib adalah atuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berdepan Abrahah, lawankan kuda, lawankan gajahnya. Ingat senang ke nak handle gajah? Agak macam mana gajah? Nak bawa gajah ni. Ada satu video tau, Tuan Guru saya tunjukkan. Tuan Guru Syekh Hafiz, Muhammad Hafiz Al-Jendrami, dia ada buat light and sound. Kami sebenarnya dalam plan nak buat Selangor berselawat dengan Menteri Besar Selangor. Memang dah susun cantik dah, dengan Al-Fadil Ustaz YB apa nama? Allahu Akbar. Apa nama dekat tu? YB Ustaz Zawawi. Dekat mana? Apa nama dekat tempat Shah Alam ni? Kandis apa? Sungai Kandis. Sungai Kandis. YB Ustaz Zawawi dengan Ustaz Zamri. Kami nak buat Selangor berselawat. Cadangnya mula-mula nak buat pada 11 hari bulan 1. 11 hari bulan 1. Tapi katanya masa bincang-bincang tu pun dah nak dekat Rabiul Awal. Patutnya saya kena susun 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, saya susun untuk jelajah Selangor berselawat. Tapi last kali punya lama tunggu-tunggu, saya jalan dululah. Alhamdulillah, semalam kita buat launching kita dekat Masjid Surau Jumaat Nurus Sabah, Balakong Seri Kembangan. InsyaAllah malam ni di Masjid UK Perdana. Masjid UK Perdana. Lusa Masjid Al-Ansar Taman Keramat. Jadi kita buat road tour selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya namakan jelajah Maulidur Rasul, oleh
anjuran para pelajar keluaran Hadramaut, Yaman. Jadi alhamdulillah, jadi saya kembali balik ke cerita tentang Abrahah tadi. Abrahah tak mampu nak berdepan dengan bapa atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan mereka pukul sehingga berdarah, gajah-gajah tersebut. Tapi Allah, ingat Allah diam. Allah kata, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kami hantar kepada mereka burung ababil. Burung ababil ni dikatakanlah dalam riwayat, burung ababil ni bukan burung besar pun, burung kecil je. Burung seperti burung pipit ke, burung nuri, burungnya bukan burung besar pun, burung kecil je. Tapi setiap burung-burung tadi, ada pendapat mengatakan burung kecil, ada pendapat mengatakan burung besar. Tapi saya kata burung tadi, tugas dia akan memegang batu-batu. Batu yang dia kata, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ada video, ada YouTube yang kalau nak tengok dia punya gambaran tu, saya kata tadi Tuan Guru Syekh Hafiz dia buat light and sound. Maknanya kita dah cakap-cakap macam ni, kadang-kadang feel dia dah kurang. Cuba tengok video. Tengok video macam mana datangnya cahaya, kan? Jadi tapi ada penglipo lara lah, orang Melayu kata dulu, penglipo lara. Tengok videonya tu, cakap penglipo lara. Hari tu kita buat Pahang berselawat macam tu, Masya Allah, berjaya. Pahang berselawat lebih kurang dalam 8,000 orang hadir dekat stadium sana, dekat Dewan. Jadi cadangnya nak buat Selangor berselawat dekat section berapa tu, Dewan Belia kata. Dewan Belia section berapa saya pun lupa. Ingat nak buat program di sana, Selangor berselawat, tapi belum lagi agaknya. Tunggu insya-Allah. Kalau diizinkan Allah SWT, nanti kita akan susun. Katanya sekarang MB ada dekat Mesir ke dah balik? Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, bila kata wa arsala alaihim tayran ababil, nanti dalam video tu ditunjuk burung banyak. Burung banyak. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin. Tarmihim, mereka akan melontar. Dia bukan melontar, dia macam hari ni punya kapal perang, pesawat, pesawat perang kan dia terbang je, dia buka turun kan, turun peluru, peluru berpandu tu semua. Jadi burung ni tadi dia terbang je, dia terbang je, dia terbang terus, dia hanya lepaskan je, dia hanya lepaskan. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin. Dia lepaskan hijarah, batu-batu tu, min sijil. Dalam tafsir kata sijil, kata sijin. Dia ada nama sijin boleh, sijil boleh. Wa tarmihim bihijaratin min sijil, iaitu batu-batu daripada api neraka. Tu daripada api neraka. Import. Import daripada batu api neraka, bawa. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dikatakan burung ababil tadi ambil batu-batu, dan batu-batu tadi sudah tertulis nama siapa kena. Maknanya binatang ababil tadi datang terus ke tuan dia. Lepas tu lepas tu wa tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tahu? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti ulat-ulat memakan dedaunan. Tahu ulat makan daun je dia? Ulat makan daun. Ulat kalau makan daun kata macam tu. Jadi maknanya orang yang kena batu sijin tadi, dia mati, dia bukan meletup, bukan. Dia jadi macam macam tu. Allahu Akbar. Tu kata tengok, perasan tak ada cerita orang putih buat macam tu? Bila dia mati dia ada pendapat kata macam
Dia panggil jazab. Jazab tahu tak? Mencair. Mencair. Kata pendapat mengatakan Dajjal akan mati begitu. Dajjal juga akan mati begitu. Dia bukan kena bunuh pun. Dia berdepan dengan Nabi Isa je. Dia berdepan dengan Nabi Isa je. Dia mencair. Mencair Dajjal. Dajjal laknatullah. Baik. Jadi kejap ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya-Allah bila kita lihat di dalam kitab yang saya kata ni tadi, keistimewaan Rasulullah SAW, sepatutnya kita di dalam bulan Rabiul Awal ni cuba-cubalah baca kitab ni. Ramai orang tengok. Saya ada bawa 3 kitab. Ni 3 kitab ni semua bergabung. Tapi kalau macam Ustaz Hazri Al-Bindani, dia buat satu buku, dia gabung semua. Dia gabung semua, dia kata ada 6 perkara yang wajib kita belajar daripada Rasulullah SAW. Tapi yang saya ambil daripada guru saya, Habib Ali Jufri, kata ada 3. Pertama, ni dia. Pertama, sirah Nabi Muhammad SAW. Sampai saya balut je ni. Tahu kenapa balut? Sebab kelas saya banyak sangat kitab ni. Jadi akhirnya dia punya kertas tu dan cabut-cabut. Jadi saya buat je ni. Keistimewaan Rasulullah, sirah Nabi SAW, pengajaran dan pedoman. Kitab ni nipis je. Sedangkan sirah Nabi SAW banyak, bertebal. Ada 4 jilid, ada 8 jilid. Tapi ini satu je. Kitab ni dikarang oleh seorang doktor dekat asal Syria, sekarang dah ada dekat Turki, iaitu Dr. Mustafa Ashibai. Sirah Nabi Muhammad SAW, Durusun wa Ibar. Sirah Nabi Muhammad SAW, pengajaran dan pedoman. Baik. Yang kedua, ini bagus juga. Ini kalau boleh belajar. Saya dah buat lah. Saya akan buat daurah ni. Kitab ni. Syama'il Nabi Muhammad SAW pada 15 Oktober dan 16 Oktober. Dekat Masjid Al-Mustaqim, Ampang, Taman Nirwana. Taman Nirwana, Ampang. Saya buat. Program ni bersama Habib Najmuddin. Habib Najmuddin Al-Khairid. InsyaAllah. Kalau boleh datang bersama family lagi bagus. Supaya belajar tentang Rasulullah SAW. Yang ketiga, keistimewaan Rasulullah SAW. Nak tengok tak? Kita dengar sikit apa yang ada dalam kitab ini. Kitab ini, dengar. Kitab ini karangan seorang ulama besar, iaitu Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Al-Qastalani. Bila sebut Imam Al-Hafiz, biasa tak kita dengar Imam Al-Hafiz? Biasalah Imam Al-Hafiz. Itu masjid negeri ada Imam Al-Hafiz, masjid negara ada Imam Al-Hafiz. Tapi sebenarnya itu istilah untuk orang yang hafaz Al-Quran dalam bahasa Arab, Al-Hafiz. Tapi kalau ikut dalam bahasa ilmu, Al-Hafiz bukanlah hafaz Quran saja. Hafaz Quran dan hafaz hadis sanadan. Sanad. Dari siapa sampai kepada Rasulullah. Itu sanad dan matan. Berapa banyak? 100,000 hadis. Itu baru Imam Al-Hafiz. Jadi kalau kita kata seorang tu Imam Al-Hafiz, sebenarnya itu hanya istilah saja. Baik. Tengok dalam ni apa dia punya isi kandungan. Pertama, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ciri-ciri khas. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihimpunkan sifat-sifat yang ada pada nabi-nabi terdahulu menjadi satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya handsome Nabi Muhammad diambil daripada cantiknya, indahnya, handsomenya Nabi Yusuf AS. Tapi bukanlah maknanya cantik tadi tu diambil macam tu, tak. Makna keindahan yang ada seumpama keindahan kecantikan Nabi Allah Yusuf AS. Suara yang merdu, suara yang lunak, seperti mana Nabi Allah Daud AS diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengar sini saya bukan cerita Nur Muhammad ni. Yang itu kata bila Nur Nabi Muhammad awal dicipta, kemudian dipisah-pisahkan, maka ulama kata di sini ada masalah. Kalaulah
nur Muhammad itu diletakkan kepada orang kafir, takkanlah Nabi Muhammad punya nur ada pada orang kafir. Maka di situ tidak. Islam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umpama nur, umpama cahaya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan cahaya. Nurun ala nur, cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas cahaya, iaitu al-Islam. Daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makna daripada cahaya yang indah itu yang Allah cipta pada asal. Bukanlah Nabi Muhammad itu nur. Nur yang dimaksudkan itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia adalah daripada roh, daripada keindahan, bukanlah daripada cahaya yang dimaksudkan sahaja. Kedua, perintah mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah yang sangat mulia dan perintah luar biasa. Kenapa perintah luar biasa saya cakap? Cuba lihat. Kita ni bila datang masjid, duduk dalam saf, ambil wuduk, solat, puasa, zakat, haji, buat baik, semuanya melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Sebab kita melihat apa yang Nabi SAW buat. Itu yang Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Betul? Hadis sahih. Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Kita tanya soalan, siapa yang pernah lihat solat Nabi SAW? Ada orang cakap, Al-Quran, dalam Quran. Baik, dalam Quran sebut aqimus salah. Dalam solat ada yuqimuna salah, dirikan solat. Ada sebut takbir dulu, rokok dulu, iktidal dulu, ada sebut? Tak ada. Jadi maknanya hadis. Jadi bila kita sebut tentang hadis, saya nak ikut Al-Quran dan hadis. Baik, Nabi dalam riwayat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila solat Nabi takbir, kemudian Nabi rokok, kemudian Nabi iktidal. Okey, itu rukun solat. Baik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila solat, setelah takbir Nabi akan meletakkan tangan di atas pusatnya. Di mana tangan letak atas pusat? Kat mana tangan letak atas pusat? Dekat sini je ada dua pendapat. Hadis sahih. Hadis bukan tak betul. Hadis betul. Cuba letakkan tangan atas pusat. Kat mana tak? Kat mana diletakkan tangan atas pusat? Ada dua, betul? Betul, ada dua. Bukankah berbeza pendapat? Siapa kata saya kena ikut Al-Quran dan Al-Hadis? Ya, betul. Tapi macam mana dalam Al-Hadis tadi faham dia boleh keluar dua? Allahu Akbar, ini pusat juga. Allahu Akbar, ini pusat juga. Jadi sebab itu tidak boleh kita katakan mazhab-mazhab ni salah, sebab mereka itu faham dengan apa yang difahami daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, apabila setelah solat subuh, maka janganlah kamu solat, kerana solat itu menyamai seperti orang yang menyembah matahari. Okey, itu solat yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi kata, barang siapa yang solat subuh kemudian menunggu sampai matahari terbit, ia akan mendapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah sempurna-sempurna. Mana satu hadis nak ikut? Tadi Nabi kata, aku larang kamu solat lepas aku halang kamu solat apabila matahari terbit. Habis macam mana ni? Macam mana nak faham? Dua-dua hadis sahih. Jadi sebab itulah kita perlukan kepada mazhab. Kita perlu kepada faham mazhab. Baik. Tadi saya kata tadi, perintah solat, puasa, zakat, haji, semua kita buat ikut Nabi Muhammad. Betul? Allah kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Firman Allah SWT yang sahih, yang asah, di dalam mutawatir, firman Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta Allah, maka ikut Nabi Muhammad SAW. Tahu tak? Dia kisah apa ni? Kisah ni masa Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Nabi nampak kaum Nasrani, kaum Kristian. Lalu Nabi SAW kata, kenapa kamu tak ikut aku? Kamu ikut Nabi Isa AS.
Maknanya, maka mereka kata tak, kami ikut Nabi Isa sebab kami cinta Allah. Lalu Rasulullah kata, kalau kamu cinta Allah, kamu kena ikut aku. Kenapa pula? Lalu Allah SWT turunkan ayat, Kul in kuntum tuhibbunallah, siapa yang kata cinta Allah, maka ikut aku, iaitu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua ibadah yang kita buat, semua kita ikut Rasulullah SAW. Tahu tak? Dalam sejarah hidup orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, satu ibadah saja yang kita bukan ikut Rasulullah, tapi kita ikut Allah. Allah sendiri yang mula pertama melakukan, walaupun Allah yang cipta hambanya. Tahu apa dia? Orang lelaki. Setiap hari Jumaat kita dengar ayat tu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang selawat? Allah SWT. Cuma selawat Allah tak sama macam selawat kita. Selawat malaikat tak sama selawat kita. Tapi selawat pada siapa? Selawat kepada hambanya. Luar biasa. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Mana ada Allah selawat pada Nabi Adam? Mana ada Allah selawat pada Nabi Musa? Mana ada Allah selawat pada Nabi Isa? Tiba-tiba Habibi Muhammad, my lovely Muhammad, kekasihku Muhammad. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, setelah aku selawat kepada Nabi Muhammad. Tahu, Allah selawat maknanya Allah turunkan rahmat pada Nabi Muhammad. Malaikat selawat maknanya malaikat istighfar untuk Nabi Muhammad. Orang beriman selawat kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tingginya kemuliaan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, nampaknya masa pun dah cemburui saya. Kita sampai perintah mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini kitab ni banyak ni, keistimewaan Rasulullah SAW. Siapa yang nak belajar, insyaAllah saya susun bulan 12. Baca kitab ni 2 hari dengan Habib Mahdi Abu Bakar Al-Hamid. InsyaAllah sama ada di KL ataupun di Shah Alam ini. Jadi InsyaAllah, kalau ada sesiapa yang berkelapangan, saya jemput pada 15 Oktober dan 16 Oktober di Masjid Taman Nirwana Ampang. Taman Nirwana Ampang 15-16. Daripada pukul 8 ke pukul 9 lah. Pukul 9 tu daftar. Pukul 9 sampai pukul 5 petang. Hari Sabtu, Ahad. InsyaAllah, kalau sesiapa yang ingin belajar tentang Rasulullah SAW, tafaddal, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah pada malam ini saya akan berada di Masjid UK Perdana. Lusa saya akan berada di Masjid Al-Ansar Taman Keramat. Lepas lusa, Tulat. Tulat saya akan berada di Surau An-Nur, section Surau Jumaat An-Nur, section 20. Shah Alam, Ahad saya akan berada di Surau Baiduri, UK Perdana. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang lemah ini pada diri saya, pada zahirnya. Hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meminjamkan ilmunya kepada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan amalan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat, dan dilindungi daripada segala malapetaka, musibah, mara bahaya, bencana, wabak penyakit. Amin ya rabbal alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.